Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang asid dan alkali. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mengetahui yang pertama tentang sifat-sifat asid dan alkali. Yang kedua, kita akan belajar tentang skala pH. Dan yang ketiga, kita akan lihat pada beberapa kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Jadi sebelum kita mulakan, cikgu nak tanya kamu, apakah minuman yang paling masam yang pernah kamu minum? Okey, ada yang kata air apple, ada yang kata air asam jawa dan macam-macam lagi. Jadi semua persoalan tu kita akan jawab pada hari ini. Okey, kita akan jawab juga kenapa sengat lebah berasid. Pernah kena sengat lebah tak? Jadi macam mana cara kita nak bagi sengat lebah tu berkurang? Ada caranya. Kemudian selama ni kamu minum air mineral, apakah agaknya pH bagi air mineral ataupun air tulen? Apa pula fungsi pH kulit manusia? Kalau kita lihat shampoo rambut dekat bilik air tu, shampoo rambut tu ada nilai pH dia, ada pH yang sesuai untuk kulit rambut dan juga untuk kulit kita lah, manusia. Baik, jadi cikgu akan tunjukkan sini yang pertamanya ialah berkenaan dengan sifat-sifat asid, sifat-sifat asid. Okey, sifat asid yang pertama ialah asid ini dia boleh menukarkan warna kertas litmus biru ke warna merah. Kertas litmus warna biru ditukar jadi warna merah. Kemudian asid ni rasanya masam. Contoh yang ditunjukkan dalam gambar tu, buah lemon, buah lemon masam, tu indikator bagi buah-buah yang berasid ataupun apa-apa asid dia akan rasa masam. Asid ni juga dia boleh mengkondensasikan elektrik, dia boleh mengkondensasikan elektrik. Kalau kamu lihat di situ, dia gunakan lemon ataupun limau untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ada satu video di YouTube, kalau kamu boleh search, bagaimana seorang remaja di Indonesia dia menggunakan pokok kedondong. Kedondong tu masam kan, untuk menjana tenaga elektrik di kawasan rumah ni. Boleh search di internet. Kemudian salah satu lagi sifat-sifat asid ialah ia bertindak balas dengan logam. Okey, dia akan bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Dan satu lagi sifat asid ialah ia mengkakis, dia mengakis. Asid ni dia boleh menyebabkan kecederaan pada kulit kita, dia boleh mengkakis logam, pakaian dan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Asid pekat, asid pekat. Kalau asid tu cair mungkin tidaklah, tapi asid pekat, dia boleh menyebabkan kecederaan. Satu lagi, asid juga dia boleh bertindak balas dengan karbonat, untuk menghasilkan karbon dioksida. Kalau kamu perasan yang kamu minum air gas tu, itu ialah air berkarbonat. Jadi air itu berkarbonat dicampurkan dengan gas karbon dioksida untuk memberikan rasa gas, dan bila ini berlaku dia akan menyebabkan air itu masam. Sebab tu air berkarbonat ni diletakkan banyak kandungan gula dia untuk mengimbangkan kandungan yang rasa masam tadi. Okey. Kemudian satu lagi sifat asid ialah dia bertindak balas dengan oksida dan hidroksida. Jadi ini kita panggil tindak balas peneutralan. Okey, tindak balas peneutralan. Baik, jadi kita dah belajar tentang sifat-sifat asid. Okey, asid ni dia ada dua jenis tau. Okey, yang pertama asid mineral. Asid mineral ni dihasilkan daripada garam mineral, manakala asid satu lagi ialah asid organik. Asid organik ni dia mengandungi karbon, terdapat dalam haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi perkara yang paling penting dalam asid ni ialah ion yang kita panggil ion hidrogen. Sebab asid bila kita larutkan dalam air akan terbentuknya ion hidrogen. Okey,
Asid ni kalau dalam keadaan kering dia tidak menunjukkan sifat asid, tetapi sebab dicampur dengan air maka akan terhasillah ion yang kita panggil ion hidrogen. Okey, kita tengok satu lagi. Ini ialah sifat-sifat alkali. Okey, sifat alkali yang pertama ialah dia menukar warna kertas litmus kepada warna biru. Okey, kertas litmus merah bertukar jadi warna biru. Dan alkali ni juga dia bertindak balas dengan asid. Ya. Dia bertindak balas dengan asid dalam tindak balas yang kita panggil peneutralan. Tindak balas peneutralan ni dia akan menghasilkan garam dan air, ya, garam. Okey, hasil utama dia. Dan alkali ni rasa dia pahit. Tak percaya, nanti pergi bilik air, cubalah rasa, telan sikit ubat gigi tu. Rasa dia pahit. Okey. Ada pula yang kata pedas. Pahit, ya. Okey. Alkali juga dia boleh bertindak balas dengan garam amonium, kecuali amonia, ya. Dan dalam proses itu dia akan menghasilkan gas yang kita panggil gas amonia. Alkali juga sifatnya licin. Contoh sabun. Bila kita pegang sabun tu alkali, licin tak? Licin kan? Ya. Alkali juga, kalau alkali yang jenis pekat ni dia boleh membakar kulit. Sama je dengan asid tadi. Asid alkali kalau pekat dia boleh membakar kulit, dia boleh mendatangkan kecederaan dan dia mempunyai kesan yang kuat. Okey. Alkali juga sama macam asid tadi, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Kerana apa? Ni. Kerana yang sama yang tadi. Tadi ada ion hidrogen. Untuk alkali dia ada ion yang kita panggil ion hidroksida. Okey. Jadi mungkin kamu pernah dengar antara base dengan alkali. Apa maksud base? Apa maksud alkali? Base ni ialah semua oksida logam dengan hidroksida logam. Okey. Kita panggil alkali apabila oksida logam dan hidroksida logam ni, base ni tadi, kita larut dalam air, kita masukkan dalam air. Dia akan menghasilkan ion yang kita panggil ion hidroksida. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, kalau tak faham, rewind balik video ni, tengok slow-slow, ya. Okey, jadi kita dah belajar tentang sifat asid dan sifat alkali. Kita lihat seterusnya. Okey, ni cikgu nak sentuh sikit je lah, tak banyak sangat, ya. Okey, dalam peranan air ni. Okey, ni kalau kamu tengok ni macam pening je kan nak baca semua ni. Yang penting di sini cikgu nak bagi tahu, alkali ataupun asid dia hanya menunjukkan sifat dia sebagai asid ataupun alkali apabila dia bercampur dengan air. Kalau kering, dia tidak akan tunjukkan sifat asid dan alkali. Contoh deterjen. Tahu tak deterjen tu apa? Deterjen tu ialah sabun serbuk pencuci tu, yang kering tu, macam yang kering tu, yang kita selalu guna untuk basuh cuci tu. Kalau kamu pegang serbuk sabun tu, kamu tak rasa apa-apa, ya. Dalam keadaan kering, kamu pegang macam kamu pegang pasir je. Tetapi sekiranya tangan kamu basah, kamu pegang serbuk deterjen tadi, kamu akan rasa pedih bahagian tangan kamu. Sebab pada waktu itu alkali tadi ataupun serbuk sabun tadi berada dalam air. Dia akan menghasilkan yang dalam nota tu, tengok, ion hidroksida. Okey, kalau asid kena air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Jadi dua-dua ion ni wujud, itu yang menyebabkan dia ada sifat asid dan sifat alkali tu. Okey, boleh faham tak? Okey, yang lain-lain tu kamu boleh baca sendirilah. Okey, kita lihat yang ini pula, Okey, penunjuk acid base ni. Inilah skala pH, ya. Kalau kamu tak pernah tengok lagi, ini ialah skala pH. Okey. Skala pH ni ialah satu skala bernombor. Ya, skala bernombor yang menunjukkan aras sesuatu asid ataupun alkali. Ya. Sama ada pekat ataupun kurang pekat, ataupun istilahnya diberikan nombor, ya, daripada pH 1 sampai 14. Okey.
pH 1, 0, 1, 2, 3 itu biasanya adalah asid-asid yang kuat. Okey, 4, 5, 6 itu asid-asid yang lemah. 7 ialah pH untuk neutral. Okey, contohnya air suling, air laut, itu ialah neutral. Dia tidak ada asid, dia tidak ada alkali. Seterusnya 8, 9, 10 itu adalah untuk alkali yang lemah. Kemudian kita ada 11, 12, 13, 14. Yang paling kuat sekali 14 lah. Jadi semakin naik skala nombor dalam penunjuk pH tu, maka semakin tinggilah kadar kealkaliannya. Semakin turun, semakin rendah nombornya, semakin tinggi kadar keasidannya. Okey? Baik. Jadi untuk mengenal pasti, cikgu akan tunjukkan sedikit video. Baik, kita tengok video ni. Dalam video ni, kamu lihat A ialah jus lemon, yang ini B ialah jus oren, C ialah air suling, atau bukan air suling, air pahit, D ialah larutan garam, E ialah larutan gula, F pula ialah larutan sabun, G ialah larutan ubat gigi, H ialah cuka, I ialah shampoo, J ialah minuman ringan, soft drink. Jadi di sini ialah penunjuk universal. Penunjuk universal ni ialah salah satu kaedah kita nak mengesan kadar pH ataupun skala pH bagi sesuatu larutan. Jadi ini dia punya penanda dia. Kalau merah 4, kalau warna seakan macam ni agak jingga, 5, kuning 6, 7 neutral. Okey, dan begitu juga alkali ni. Semakin biru warna dia, semakin ungu ni, semakin kuat alkali dia. Kita lihat sama-sama video ni. Okey, jadi kita dah tengok video tadi. Kamu dapat lihat beberapa perubahan berlaku apabila penunjuk universal ni diletakkan dalam setiap satu bahan ini. Jadi ini semua menunjukkan perubahan aras sama ada ia asid ataupun alkali. Baik, kita nak tengok pula penunjuk universal ni macam mana, apa sifat penunjuk universal ni. Kalau kamu lihat pada nota yang cikgu bagi tadi, sekejap ya. Nota yang cikgu bagi tadi, kita lihat semula. Okey, nampak di sini. Di sini ialah beberapa contoh penunjuk yang ada. Kita ada penunjuk litmus, penunjuk phenolphthalein, penunjuk methyl ginger, penunjuk bromothymol biru, dan penunjuk tresol ungu. Okey. Jadi ini adalah antara beberapa contoh-contoh penunjuk. Yang kamu lihat tadi ialah larutan penunjuk semester ataupun universal solution. Okey, penunjuk semester ni dia boleh berubah warna apabila ia berada dalam larutan yang berbeza-beza. Kalau di larutan alkali, warna dia bertukar. Kalau larutan asid, warna dia bertukar. Ni warna-warna dia, ya. Okey, begitu juga dengan penunjuk-penunjuk yang lain ni. Semuanya boleh berubah warna berdasarkan kepada larutan di mana ia berada. Okey, jadi kita lihat video. Saya tunjuk satu contoh video ni.
Okey, dalam video ni kita akan dapat lihat perubahan-perubahan warna dalam penunjuk universal. Okey, ini penunjuk universal dalam pH 14 ya. Bila diletakkan asid ya, nampak warna dia berubah, dia menjadi sedikit merah. Okey, tadi warna dia asal dia ungu kan, dia dah berubah sikit-sikit jadi merah bila asid ditambahkan. Okey, kamu nampak dia dah guna warna hijau. Hijau tu neutral. Dia dah nak ke arah asid sekarang ni. Tengok, dia dah mula berubah ke arah menjadi asid. Okey, jadi tadi kamu dah lihat perubahan bagaimana satu larutan yang beralkali yang di dalamnya ada penunjuk universal, dia boleh berubah daripada warna ungu, kemudian perlahan dia jadi sedikit merah, akhirnya jadi merah keseluruhannya. Dan pada pertengahan transisi tu ada satu warna hijau tadi. Itu hijau tu menunjukkan pada waktu dia menjadi neutral. Baik, ini ialah penunjuk universal ya. Jadi dalam penunjuk yang cikgu tunjuk dalam nota tadi ada banyak litmus ya, ada cresol dan lain-lain lagi. Yang tu kamu boleh lihat kemudian. Okey, cikgu nak tunjuk satu lagi, iaitu tentang bagaimana kita dapat menggunakan COBIS sebagai bahan untuk mengukur pH ya. Okey, kita lihat sama-sama. Kobis merah saja tau. Kobis ungu. Merah pula, ungu. Okay, dikisar dan diambil airnya. Okay, nampak perubahan? Okey, baik. Ni ada satu lagi video yang menunjukkan eksperimen terhadap cabbage ni juga. First, we will say different colors. The color of this substance. In order to show its effect, I'll dilute it in water several times. For the solution to not be so saturated. Now I'll pour this indicator into 7 different beakers to show you what colors the substance contained in a red cabbage can acquire. I'll pour sulfuric acid, a very strong acid, into the first beaker, and the solution immediately becomes red, while the acidity of pH is equal to 1. I'll add acetic acid to the second beaker. It is not as strong as sulfuric acid, and the solution becomes bright pink. And I'll add sparkling water into the first beaker. Soda contains carbonic acid that turns the solution in a white. Yang warna biru tu itu ialah air daripada cabbage tadi jadi sekarang ni dia campurkan bahan-bahan tu ke dalam penunjuk COBIS tadi The solution turns blue and the pH is approximately 8 or 9, now depending on the concentration.
In the next beaker, I'll add the ammonia solution. The solution there turns green, and the pH is now equal to about 12 or 13. Finally, in the next last beaker, I'll add a strong base, sodium hydroxide. The solution turns green at first, and then yellow. Yellow indicates pH of about 14. Well, and we have got a diverse palette from one of the colors. But that's not all. It's still possible to play around for a long time with this indicator. You can, for example, make an alkaline solution of yellow color and add an acid to it, such as sulfuric acid, and then you can gradually wash out the transitional colors. Or, conversely, it can be acidic solution, and then adding a solution of alkali or soda to it. You can also do a multi-layer liquid, or pouring the solutions very carefully. I would also want to warn you to be careful. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat tadi macam mana dia boleh gunakan konsep yang sama macam kita guna tadi untuk penunjuk universal, boleh tukar-tukar color penunjuk karbonat, penunjuk Cobis tadi Baik. Alright. Okey, yang ini satu lagi. Yang ini dia menggunakan 7 commonly available solutions which we are going to test: lemon juice, vinegar, carbonated lemon soda, water, toothpaste and water solution, baking soda and water solution, and finally bleach. Now I'm going to pour my indicator into the glasses to see what happens. Lemon juice, being the most acidic of the lot, changes to a bright red color. The vinegar changes to a pink or a less bright red color. The lemon soda changes to pink shade. Water, being neutral, takes the color of the indicator and becomes purple. The toothpaste and water solution changes to a blue shade, which means now we have stepped over to the alkaline zone. Baking soda and water solution turns a bluish green shade. And finally, the bleach, being the strongest base of the lot, dissolves completely and retains its own light yellow color. Okey, kalau kamu perhatikan tadi, bleach ni terlalu kuat color dia sampai dia melunturkan warna kepada Cobis ni tadi. Sebab tu warna dia tak menjadi ungu macam yang lain ni Okey, jadi itu dia menggunakan barang-barang seharian ni. Kamu boleh tengok perubahannya daripada lemon, cuka dan seterusnya. Jadi jelas menunjukkan bahawa ini ialah skala pH yang kita boleh gunakan dari larutan Cobis ni Okey, jadi kita lihat balik pada nota tadi sekejap Okey, jadi kita nak lihat pada kegunaan asid dan alkali ni. Okey, ni yang terakhir kegunaan asid dan alkali ni kita lihat bagaimana asid ni dia boleh digunakan untuk mengawet makanan. Okey, mengawet makanan. Jadi asid yang terlibat biasanya adalah asid benzoik, asid citric, asid etanoik. Itu asid-asid yang kita guna untuk mengawet makanan. Kamu boleh tengok dalam package Maggi. Ni mesti ramai ada Maggi ni zaman PKP ni. Cuba check dekat belakang tu, bungkusan tu ada tak dia tulis asid Alright, asid apa agaknya Alright, kemudian kita lihat pada sulfuric. Asid sulfuric ni biasa dalam bateri kereta. Okey, bateri kereta. Orang kata air bateri itu sebenarnya air asid sulfuric juga dalam suplemen harian ataupun makanan sampingan, ubatan sampingan kita iaitu vitamin C, kita panggil dia asid ascorbic. Dalam cat juga ada terdapat asid. Dalam baja asid asid nitrik, asid sulfuric seterusnya dalam bahan letupan digunakan asid nitrik, dan juga dalam minuman kita ada asid tartaric, asid citric. Ni senang je, kamu tengok kalau kamu beli minuman botol ke, minuman ni kamu check dekat dia punya label tu, dia akan tulis asid apa yang dimasukkan. Terutama kalau minuman tu agak masam ataupun berasaskan buah-buahan cuba check dia ada tulis asid apa. Seterusnya untuk alkali bagi alkali terutamanya kita lihat dalam ubat gigi. Dia ada magnesium hidroksida ubat gigi pun ada macam-macam jenis, ada macam perasa ada yang pedas, ada yang berangin
Jadi semua tu bahan asas dia ialah magnesium hydroxide. Okey. Kemudian kita ada larutan amonia yang digunakan untuk mencegah penggumpalan latex dan membuat baja kimia. Okey. Latex, tahu tak apa dia latex? Balik ni nanti search apa dia latex. Ada kaitan dengan getah. Okey. Seterusnya, bagaimana natrium hydroksida ni digunakan juga untuk membuat sabun dan deterjen. Ni kita guna sehari-hari ni, sabun, ya. Kita gunakan sabun untuk mencuci pinggan, untuk cuci pakaian. Jadi bahan asas dia ialah natrium hydroksida. Natrium hydroksida ni digunakan juga untuk kertas, dalam industri kertas, ya. Selain daripada itu, kita ada pil gastrik ataupun pil antacid. Pil antacid ni dia ada alkali, ya, yang boleh menetralkan asid dalam perut kita. Jadi kalau kita pergi ke hospital misalnya kan, pernah tak minum susu, bukan susu sebenarnya, tapi sebenarnya ialah bahan magnesium, susu magnesium, ya. Yang kalau kita sakit perut, kita pergi hospital, dia akan bagi susu tu, dia suruh minum. Itu ialah untuk menetralkan asid dalam perut kita. Okey. Jadi dalam tu kemungkinan ada magnesium hydroksida, kemungkinan juga ada aluminium hidroksida. Kalsium hidroksida digunakan untuk membuat simen. Ditaburkan di tanah untuk mengurangkan keasidan tanah. Okey, ini untuk petani-petani lah, ya. Selain itu, ia juga digunakan untuk membuat simen. Baik. Jadi cikgu rasa setakat ni saja untuk hari ni. Cuma cikgu nak minta buat ulang kaji, terutama tentang eksperimen peneutralan. Kalau dapat cuba lihat di internet bagaimana kita melaksanakan eksperimen peneutralan, ya, di mana asid dan alkali bertindak balas menghasilkan garam dan air. Itu yang cikgu nak minta awak tolong cek, ya. Satu lagi, cikgu nak minta tolong cari maklumat berkenaan proses pentitratan. Ini berkaitan dengan peneutralan tadi lah. Bagaimana kita nak buat proses pentitratan. Okey. Selain daripada itu, cari juga maklumat bagaimana kita dapat gunakan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Peneutralan ni, cikgu bagi hint. Pertama, kita dapat rawat sengatan lebah menggunakan konsep peneutralan. Kemudian kita dapat juga melembutkan fabrik menggunakan konsep peneutralan. Kita juga dapat meneutralkan tanah yang berasid menggunakan konsep peneutralan. Apa bahan dia? Cari sendiri. Kemudian kita dapat neutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria menggunakan apa? Dalam ikat gigi je tu. Menggunakan apa? Ya. Shampoo dan perapi juga ada asid, ya, untuk meneutralkan shampoo dan perapi dia ada sedikit berasid untuk meneutralkan shampoo yang beralkali. Okey, dan seterusnya cikgu nak minta kamu cari sendiri bahan-bahan lain, dan semua bahan tu cikgu dah masuk ke dalam Google Classroom. Tolong masuk ke dalam Google Classroom dan buat latihan yang cikgu dah bagi, termasuklah kuis, ya. Okey, terima kasih. Itu saja daripada cikgu.